Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Kembali lagi dalam Punyo TV. Kita baru sahaja dikemparkan oleh kehilangan tokoh ilmuwan kita, yaitu Allahyarham Ustadz Ismail Kamus. Dan ini saya kongsikan sedikit amalan harian yang dilakukan, yang dikongsikan oleh Syah Al-Badnani. Pertama sekali, sekitar jam 3 pagi, Allahyarham akan bangun, mandi dan ambil wudhu. Kedua pula, beliau solat sunat wudhu. Ketiga, solat sunat taubat. Keempat, solat sunat tahajud 8 rakaat. Kelima, solat sunat hajat, minta Allah makbulkan doa kita bila-bila masa sahaja. Keenam, solat witir 3 rakaat. Ketujuh, istighfar sebanyak 100 kali. Astaghfirullahalazim alazim la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ke-8, tahlil la ilaha illallah sebanyak 300 kali. Ke-9 pula, bacaan doa Nabi Yunus sebanyak 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 40 kali. Ke-10 pula, tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 40 kali. Ke-11 pula, solat sunat fajar. Ke-12, barulah solat subuh. Ke-13, bacaan Yasin selepas subuh. Ke-14, solat sunat duha 6 rakaat. Ke-15, barulah solat zuhur, solat sunat sebelum dan solat sunat selepas zuhur. Solat asar sebelumnya, solat sunat sebelum. Solat isya sebelumnya, solat sunat sebelum dan solat sunat selepas. Sebelum tidur, mengamalkan surah Al-Mulk, As-Sajadah dan Al-Waqiah. Yang paling penting sekali, yang ke-20 ini, yaitu sedekah walaupun sedikit. Kerana beliau berkata, di dunia bukan tempat untuk kita berehat, tetapi tempat untuk kita beribadah. Ini kata-kata seorang ulama. Apabila Allah tidak menghendaki kita lagi, Allah akan sibukkan kita dengan urusan dunia. Allah akan sibukkan kita dengan urusan anak-anak. Allah akan sibukkan kita dengan harta. Allah akan sibukkan kita dengan mencari pengaruh, pangkat dan kuasa. Alangkah ruginya akan semua itu yang akan kita tinggalkan kiranya kita mampu untuk bertanya orang-orang yang telah pergi terlebih dahulu menemui Allah SWT, dan jika mereka diberi peluang untuk hidup lagi, sudah semestinya mereka tidak lagi akan bertarung bermati-matian untuk merebut dunia. Tujuan kita diciptakan adalah untuk menyembah Allah dan beribadat kepada Allah. Sebenarnya apa yang kita dapat dari habuan dunia ini telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin cemburu melihat orang lain lebih daripada kita dari segi gaji, pangkat, harta, kereta mewah dan rumah besar. Kenapa kita tidak pernah cemburu melihat ilmu dan amalan orang lain yang lebih daripada kita? Kenapa kita tidak pernah cemburu melihat orang lain bangun di sepertiga malam untuk solat tahajud? Kita cemburu melihat orang lain tukar kereta, tetapi jarang kita cemburu melihat orang yang boleh khatam Al-Quran sebulan 2 kali. Kesemua petanda-petanda ini menunjukkan dunia akhir zaman semakin dekat apabila duit, pangkat dan harta mengatasi segalanya. Apa yang dikatakan iaitu money is king. Setiap kali menyambut hari jadi, kita sibuk hendak raikan sebaik mungkin, tetapi kita semakin lupa akan bertambahnya umur kita, yang kita akan dipanggil oleh Allah SWT semakin dekat. Kita patut bermuhasabah diri mengenai bekalan kita ke satu perjalanan yang sangat jauh, yang tidak akan kembali buat selama-lamanya. Sesungguhnya mati itu benar, alam kubur itu benar, pertanyaan mungkar nangkir itu benar. Ini merupakan tazkirah ringkas yang dikongsikan oleh Allahyarham sendiri kepada orang ramai. Dan beliau, walaupun pada masa hidupnya, walaupun beliau sudah semakin usianya meningkat, tapi beliau tetap rajin pergi ke masjid, memberi ceramah sana sini. Ini refleks dengan diri aku sendiri dan juga orang ramai. Kalau dikatakan tentang solat sunat, kadang-kadang kita sendiri pun jarang melakukan solat sunat sebenarnya. Itulah kata para ulama. Kenapa kita ingin cemburu orang yang banyak duit, orang yang berpangkat besar, tetapi kenapa kita tidak cemburu dengan orang-orang ilmuwan nih? Malahan kita ada hasad dengki lagi. Kita pula dengki dengan orang-orang yang berilmu nih. Kita pula condemn orang bila sekali sahaja mereka buat salah, sedangkan kita tidak sadar diri kita yang sebenarnya lebih salah daripada orang. Berapa banyak kali kita melangkah ke masjid dan surau untuk sembahyang berjemaah? Adakah hanya untuk sembahyang Jumaat? Dan bagi aku, waktu PKP inilah pengajaran yang paling ketara untuk kita semua, untuk reflect dengan diri kita sendiri. Mesti selepas ni kita sangat merindui untuk menjejakkan kaki ke masjid lagi, menjejakkan kaki ke surau. Itu yang dialami oleh aku sendiri. Tapi kata daripada Ustaz, jangan sembang kari. Kalau sebelum ni tidak pernah ke masjid, lepas tu waktu PKP sibuk pula tanya pasal hukum hakam pergi ke masjid, tapi selepas PKP tidak pula pergi ke masjid. Wah, nauzubillah min zalik. Itu aku sendiri pun tidak mau benda tu berlaku. Sebab nak kata aku ni orang alim, tidak juga. Aku ni masih lagi di tahap yang begitu susah lah nak cakap juga. Tapi marilah sama-sama kita reflect dengan diri kita sendiri.
dan mendengar nasihat daripada para ulama kita. Lebih-lebih lagi fitnah di akhir zaman ini yang sangat berleluasa. Agama Islam dan orang Melayu sendiri menyalahkan orang Melayu sendiri, ada hasad dengki. Dan itu pun sebenarnya kesedaran itu amatlah kurang, dan aku sangatlah minta maaf sekiranya aku membuat banyak kesilapan juga. Jadi diharapkan supaya kita sendiri reflect dengan hidup kita masing-masing. Itu saja perkongsian untuk hari ini. Salam Ramadan, dan marilah kita berikan Al-Fatihah kepada Allahyarham.